أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، شفيعا للناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آمين يا رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. وقال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sesungguhnya dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat dan ketika ini kita dapat berada di dalam bulan Sya'ban, pengakhiran bulan Sya'ban. Ini berarti semakin hampirnya Ramadan Al-Mubarak, bulan syurga yang akan membawa 1000 macam kelebihan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman. Saudara-saudara, saudari-saudari muslimin, muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Alhamdulillah, pada kali ini sebagai suatu peringatan kerana kita ini disebut sebagai manusia. Dan manusia ini, kata para ulama, al-insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia itu tidak lekang dan tidak mampu untuk mengelakkan diri daripada sifat lupa dan juga salah. Oleh kerana kita ini seringkali lupa, maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Adz-Dzariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maksudnya, dan hendaklah kalian ingat memperingati sesama kalian, kata Allah. Demikian sifat ingat memperingati itu memberi manfaat sesama orang-orang yang beriman. Justru dengan itu, kita kembali memberikan peringatan kepada saya yang berbicara ini dan sekalian tuan-tuan muslimin muslimat untuk kita kembali menelusuri akan rahsia Ramadan, supaya Ramadan yang tiba pada tahun 1445 Hijriah kali ini akan lebih kita hargai dan kita sayangi Ramadan ini. Kerana ternyata Ramadan ini, ibu dan ayah sekalian, merupakan bulan syurga. Kunci-kunci syurga dibawa bersama-sama di dalam bulan Ramadan untuk diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin mendapat ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kali ini saya akan berfungsi tentang hadis baginda Nabi SAW berkenaan dengan Ramadan, di mana apabila tibanya Ramadan, seringkali baginda junjungan besar Nabi Muhammad SAW akan berpesan kepada para sahabat baginda radhiyallahu alaihim ajma'in sebagai suatu semangat, motivasi kepada sahabat Nabi SAW dan kepada kita semua, umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Kata Salman radhiyallahu anhu, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir lailatin min Sya'ban. Kata Sayyidina Salman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di saat akhir pada malam di dalam bulan Sya'ban. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarakun." Wahai sahabat-sahabatku, telah hampir tibanya masuk dalam kehidupan kalian syahrun 'azimun mubarakun. Bulan yang begitu besar fadail kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mubarakun, dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang nak mari ini ibu ayah sekalian, bulan yang begitu besar kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diberkati, yang ditambah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad adhallakum syahrun 'azimun mubarakun." Syahrun ja'ala Allahu siyama naharihi haridatan wa qiyama lailihi tatawwa'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat-sahabatku, hampir tibanya kepada kalian satu bulan di mana di siang harinya itu difardukan, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Sementara di malamnya itu disunatkan kepada kalian untuk ditambah dengan amalan-amalan sunat. Seumpama dengan salatul tarawih, seumpama dengan membaca Al-Quran, seumpama dengan salat qiyamil lail, berzikir, beristighfar, bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lain-lain seumpama daripada amalan-amalan kebajikan dan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Syahrun ja'ala Allahu siyama naharihi haridatan wa qiyama lailihi tatawwa'an. Wa huwa syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dan juga memberikan semangat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, dan juga sudah semestinya kepada kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ketahuilah kalian, hampir tibanya dalam kehidupan kalian satu bulan di mana di dalamnya terdapat satu malam khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang ternyata lebih baik daripada 1000 bulan. Itu semua sudah sedia maklumkan. Itulah namanya bulan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yani kata Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, di dalam kitabnya Ramadan, 1000 tahun itu bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Hanya saja dalam berapa ratus hari, 360 hari ya, dalam setahun ini, atau berapa ratus hari dalam setahun ini, hanya saja bulan Ramadan itu terkandung di dalamnya satu malam yang ternyata malam itu menyamai dengan 83 tahun 4 bulan. Wa huwa syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man
adda man tatawwa ila Allah, man taqarraba ila Allah bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fima siwahu. Kata Nabi SAW lagi, sebagai suatu peringatan, nasihat dan suntikan semangat kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dan kepada kita semua. Nabi bagi tahu, wahai tuan-tuan sekalian, wahai umatku, hampir tibanya kepada kalian suatu bulan yang apabila kalian melakukan perkara-perkara yang sunnah di dalamnya, perkara-perkara yang sunnah, yang sunat, man taqarraba fihi ila Allah bi ghaslatin min al-khairi kana kaman adda fariidatan fi ma siwahu. Kita buat perbuatan yang sunnah, yang sunat. Umpamanya kita memulakan perbuatan kita dengan bismillah, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, kita bermanis muka. Semua itu perkara yang sunnah. Kan? Kita menolong orang yang lain dalam kesusahan, kita belanja orang yang lain dalam kesusahan atau kesenangan. Semua itu kata Nabi SAW, sekalipun meniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan dengan pahala yang sunnah itu sama seperti melakukan perbuatan yang wajib. Masya Allah, ini tidak ada pada bulan yang selain daripada Ramadan. Hanya saja bulan Ramadan saja akan Allah Ta'ala berikan keistimewaan ini. Sesungguhnya ibu dan ayah sekalian, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya demi Allah, Ramadan ini adalah bulan syurga. Wa Ramadan syahrullah, bulan Ramadan adalah bulan Allah. Yakni Allah Subhanahu wa taala nak menyucikan sekalian dosa dan noda yang kita lakukan selama 11 bulan ini. Banyak kesalahan yang kita buat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala datangkan bulan Ramadan kerana Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan menyayangi kita. Kenapa Allah taala sayang kepada kita, ibu ayah sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kerana bi barakati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan bulan Ramadan ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala mengasihi baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Man taqarraba fihi ila Allah bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwahu. Wa man adda fihi fariidatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melakukan perbuatan yang fardu, kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwahu. Maka sesiapa yang melakukan perbuatan yang wajib, umpamanya dengan menunaikan salat, umpamanya dengan menghubungkan tali silaturahim, dengan mentaati kedua ibu bapanya, pahalanya itu seumpama dengan 70 kali fardu. Subhanallah, istimewanya Ramadan itu. Bahwa syahrul muwasa, itulah bulan yang mengajarkan kita erti pri kemanusiaan. Kita lihat apa yang berlaku di bumi Gaza pada ketika ini, amat meruntun jiwa kita, amat menyedihkan kita, mengguris hati kita melihat kematian yang kalau sebelum ini rakyat di bumi Gaza syahid di jalan Allah disebabkan peluru dan bom-bom yang diguburkan, disebabkan runtuhan-runtuhan bangunan yang mengenakan kepada mereka. Tetapi di saat ketika ini, ibu ayah muslimin sidang penonton yang dirahmati Allah, ketahuilah rakyat di bumi Gaza mereka sedang menerima kematian sedikit demi sedikit kerana kelaparan, kerana tidak cukupnya bekalan makanan, kerana kekurangan bekalan ubat-obatan, sehingga akhirnya mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru pagi tadi saya terima di dalam handset saya satu viral bagaimana seorang bayi yang kecil yang meninggal dunia bukan disebabkan kerana peluru ataupun bom,
tetapi kerana kekurangan zat makanan yang mana mereka tak cukup makanan sehingga mereka mati kerana kebuluran dan kelaparan. Muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai perakhiran, sebagai kata-kata semangatnya barangkali untuk kita menyambut Ramadan yang bakal tiba sedikit masa saja lagi, ya, janganlah lupa untuk kita merebut peluang, iaitu man fattara sha'iman, sesiapa yang menjamu orang berbuka puasa, kana maghfiratan lidzunubihi, maka demikian itu menjadi penyebab dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa itqan li raqabati minan nar, dan akan Allah taala pelihara dirinya daripada azab api neraka. Wa kana lahu mithlu ajri shaimi, maka dia orang yang menjamu orang berbuka puasa itu akan mendapat pahala seperti mana orang yang membuka puasa tersebut, orang yang berbuka puasa tersebut, la yanqutu zalika min ujurihim syai'a, sedikit pun pahala itu tidak berkurangan. Maka rebutlah peluang untuk berbuka puasa, untuk menjamu orang berbuka puasa, ya, di dalam bulan Ramadan ini, walaupun sedikit, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muzqati labanin, walaupun seteguk, walaupun secawan susu, atau tamratin, ataupun satu biji tamar, atau syurbatin minal ma, ataupun satu air kosong pun, semua itu akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah boleh dapat dah pahala orang yang meminum juadah ataupun minuman yang kita sedia bagi orang-orang yang berbuka puasa. Hanya sekadar itu saja perkongsian kita, tonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, akhirnya kita dapat bersama-sama dengan Ramadan 1445 Hijriah pada tahun ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.